Hai murid-murid, hari ini kita akan lihat bagaimana algoritma binary search ni sebenarnya berfungsi. Kita akan bermula dengan satu soalan di sini sebagai contoh. Diberi satu senarai nombor yang dicari adalah 15. Okey, anda boleh lihat kita ada senarai di sini. Okey, gunakan kaedah binary search untuk membuat carian. Okey, teliti soalan yang diberikan. Okey, nombor yang dicari adalah 15. Senarai yang diberi disisir dalam urutan menaik. Sudah disisir pun. Anda boleh lihat urutan menaik. Kaedah carian adalah binary search. Okay, kita bermula. Langkah pertama, kita perlu letakkan indeks pada setiap item dalam senarai ini. Okay, indeks mewakili kedudukan setiap item dalam senarai yang diberikan. Di kedudukan, position. Contohnya, item pada indeks 4 adalah 11. Anda boleh lihat di sini. Dan item pada indeks 7 adalah 19. Okey, indeks mewakili kedudukan. Dan ini adalah item sebenar. Ini adalah senarai kita sebenarnya. Ini adalah indeks untuk rujukan kedudukan. Dan satu lagi, indeks mesti bermula dengan kosong. Okey, indeks mesti bermula dengan kosong. Di sini bukan bermula dengan 1, dia mesti start dengan kosong. Okey, langkah kedua, dapatkan item pertengahan dalam senarai. Okay, kita ada senarai, kita nak cari mana item pertengahan dia. Okay, untuk mendapatkan item pertengahan, kita perlu mencari indeks item tersebut. Okay, pertengahan adalah satu kedudukan, betul? Kita nak cari item itu yang tengah-tengah. Mana satu item adalah duduk di tengah. Okay, so untuk mencari kedudukan dia, pertama kita perlu cari kedudukan, iaitu indeks dia. Kita ada satu formula untuk mendapatkan item pertengahan, indeks item pertengahan, bukan item pertengahan dulu. Kita akan cari indeks. Formulanya akan mendapatkan kita indeks item pertengahan dalam senarai. Iaitu, indeks terkecil dalam senarai yang kita ada, tambah dengan indeks terbesar dan bahagi dengan 2. Dalam kes sini, dalam senarai ini anda boleh lihat, indeks terkecil adalah 0 dan indeks terbesarnya adalah 8. Dan bila kita masuk dalam formula, kita akan dapat 0 tambah 8 bahagi dengan 2, kita akan dapat 4. So, ini adalah 4 adalah indeks pertengahan kita dan item pertengahan kita adalah 11. Kita sebenarnya dapat indeks dulu, selepas tu baru kita boleh cari itemnya. Anda boleh lihat di sini itemnya. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita sudah dapat item pertengahan. Okey, apa kita perlu buat seterusnya? Pertama, kita akan bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan kita. Item yang dicari dengan item pertengahan. Okay, kita akan semak. Okay. Dan kalau kita lihat, saya akan mendapati kita cari 15 tapi item pertengahan adalah 11. Betul? So, kita belum selesai dengan carian kita. Kita belum jumpa lagi apa yang kita nak cari. Betul? Kita belum jumpa lagi. So, kita mesti meneruskan carian kita sehingga kita berjaya menjumpai item kita ataupun kita sudah semak keseluruhan senarai kita. Okay, kita tengok bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan. Masih kita dah cari tadi kan, kita dah tengok tadi. Okey, sekarang kita dah tahu item yang kita cari tidak sama dengan item pertengahan yang kita jumpa tadi, betul? Okey, sekarang apa kita nak buat? Kita bandingkan item yang kita cari iaitu 15 dengan item pertengahan kita. Dan kita boleh lihat itemnya adalah lebih besar daripada item pertengahan. Betul? Lebih besar, 15 adalah lebih besar daripada 11. Okey, oleh sebab item ini sudah disisir dalam urutan menaik. Memang kita dah tahu memang dia sudah disisir. Maksudnya item yang lebih kecil di sebelah kiri dan item yang lebih besar di sebelah kanan. So, oleh sebab 15 adalah lebih besar daripada 11, kita tahu 15 ini mestilah terletak di sebelah kanan. Okey, kalau lihat dalam senarai memang nampak di sini, tapi kita anggap kita tak nampak. Kita blind, kita tak nampak. Kita hanya boleh cek satu persatu. Okey. Okey, kita anggap kita hanya boleh cek satu persatu, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Kita melalui dalaman. Okey. Kita anggap macam tu dulu. Okey. Sekarang, apa yang kita boleh pasti, 15 adalah lebih besar daripada 11, bermaksud dia mestilah di sebelah kanan terletak di sebelah kanan 11. Tetap mesti kan. Okay, dengan fahaman ini kita boleh abaikan item-item daripada indeks 0 hingga 4. So, kalau 15 ini lebih besar daripada 11,
Tidak mungkin 15 ni terletak sebelum dia, betul? So, untuk semakan seterusnya, kita mau cari lagi, kita tak perlu cari daripada item 0 hingga item 4. Kita boleh abaikan sebab kita tahu dia mesti di sebelah kanan. Tak perlu tengok di sebelah kiri. Okey, ini konsep dia. So, ini membolehkan proses carian lebih tertumpu dan efisien untuk kemudiannya. Kita tak perlu cari yang di sebelah kiri lagi. Kita akan menumpukan perhatian kita di sebelah kanan. Okey. Anda boleh lihat saudara, kita dah abaikan sekarang. Kenapa kita letak ni dalam warna kelabu ni? Sebab kita dah abaikan. Okey, kita akan meneruskan pencarian dalam senarai baru yang kita lebih tertumpu. Senarai baru kita adalah daripada indeks 5 hingga indeks 8. Okey. Dan proses ini membolehkan senarai nombor untuk carian menjadi lebih kecil dan setiap kali kita buat semakan. Ini sebab tu dia kata binary. Setiap kali kita buat semakan, kalau kita belum jumpa lagi, separuh daripada senarai yang kita ada, kita abaikan. Macam tadi, separuh senarai kita sudah abaikan. Senarai kita dah jadi lebih kecil sekarang. Okey. So, sekarang kita akan ulang proses yang sama itu untuk mendapatkan item pertengahan dalam senarai baru. Anda kena faham senarai baru iaitu daripada indeks 5 hingga 8. So, sekarang formulanya masih sama, iaitu kita akan lihat dalam senarai baru ni, indeks terkecilnya adalah 5, bukan lagi 0 sebab ini semua kita sudah abaikan. Betul? So, indeks terkecil adalah 5 dan indeks terbesar adalah 8. Okay, sekiranya formula memberikan nombor perpuluhan, okay, sekarang kita masukkan dalam formula, iaitu indeks terkecil tambah indeks terbesar. Okay. Dan kita dapati dia adalah satu nombor perpuluhan. Dapat nombor perpuluhan. Bagaimana pula indeks tak ada nombor perpuluhan? So, apa kita buat? Kita akan bundarkan dia kepada nombor bulat terkecil. Apa maksud nombor bulat terkecil? Okey, di sini kalau kita lihat kita dapat 6.5. So, kalau kita bundarkan seperti biasa, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 7. Tapi dalam proses di sini kita takkan buat macam tu. Kita akan sentiasa bulatkan dia kepada nombor integer yang terkecil. Nombor bulat terkecil, iaitu tak kisah 6.9 ke, 6.5 ke, 6.1 ke, kita sentiasa akan jadikan dia kepada 6. Okey, itu maksud nombor bulat terkecil. Kita tak akan pergi ke depan, kita akan turun. Kita akan dapatkan yang terkecil. Okey, so oleh sebab indeksnya adalah 6, so item pertengahan sekarang adalah 18. Faham? Okey, kita teruskan. Okey, kita akan ulang balik proses sama. Semasa apabila kita sudah memperoleh kita punya item pertengahan, kita akan buat perbandingan. Okey, pertama kita akan cek adakah dia sama. Tidak sama. Yang kita cari adalah 15, yang item pertengahannya adalah 18. So, kita belum jumpa lagi, tak sama, kita belum jumpa lagi dan item carian kita belum selesai. Okey, sekarang selepas tak selesai, apa kita buat? Kalau tak sama, kita akan bandingkan sama ada besar atau lebih kecil. Okey, kalau kita nampak 15 adalah lebih kecil daripada item pertengahan kita. Item yang kita cari iaitu 15 adalah lebih kecil daripada item yang kita dapat di pertengahan. Apa maksudnya? Maksudnya, item 15 ni mestilah terletak sebelah kiri item pertengahan itu 18. Sebab dia lebih kecil, dia tidak boleh duduk di sebelah kanan dia sebab 18 lebih besar daripada 15. Betul? So, dengan fahaman ini, kita boleh abaikan indeks 6 hingga indeks 8 sebab kita dah periksa indeks 6 itu 18 dan juga ini semua kita pasti 15 tidak akan ada di sini. Tidak mungkin di sini. Betul? So, kita akan menumpukan perhatian kita kepada senarai yang lain, selain itu. So, di sini sekarang senarai baru yang kita perlu semak adalah just 15 saja, satu nombor saja. Betul? Okey. So, sekarang senarai baru yang kita ada hanya mengandungi satu item saja, itu pada indeks 5 sahaja. Okey. So, bila kita ada satu senarai di mana kita hanya ada satu nombor saja, kita tak perlu cari pertengahan. Nak cari apa lagi? Sebab tinggal satu saja. Betul? So, kita boleh teruskan dengan proses semakan. Kita tak perlu cari pertengahan, tapi semakan masih perlu buat. Bila kita lihat semak, kita dapati item yang kita cari adalah item yang kita ada tinggal sini. Itu item pertengahan. Kita boleh kata dia item yang tinggal dengan item kita cari adalah sama. So, kita boleh kata kita jumpa item yang kita cari itu pada indeks 5, iaitu 15.
So, kedudukan item yang kita cari adalah 5, iaitu indeks 5. Dengan ini, kita telah berjaya menjumpai item yang kita cari. Okay, sekiranya item terakhir juga tidak sama, katakan dalam kes lain, di mana item terakhir juga didapati tidak sama dengan item yang kita cari, kita boleh menyimpulkan, putuskan bahawa item yang dicari tiada dalam senarai yang asal. Iaitu asal maksudnya daripada 0 hingga indeks 0 hingga indeks 8. Semualah. So, maksudnya dia tak ada. Kita berjaya. Okey, ringkasan langkah-langkah binary search ni. Pertama, kita lihat proses carian bermula dengan menentukan indeks pertengahan bagi senarai yang diberi. Kita akan cari ke indeks pertengahan. Lepas tu, selepas item indeks tersebut akan disemak. Selepas kita dah dapat indeks pertengahan, kita akan semak item pada indeks pertengahan dengan item yang dicari. Sekiranya item yang dicari sama dengan item yang pertengahan, proses carian akan tamat. Sekiranya kita dah jumpa, proses akan tamat. Jika tidak, kita akan bandingkan item dengan item yang dicari. Kalau lebih kecil daripada item pertengahan, item sebelah kanan akan dibatalkan, diabaikan. Kalau lebih besar daripada item pertengahan, item-item di sebelah kiri dalam senarai akan diabaikan. Okey, langkah 1 hingga 4, 1 hingga 4 akan diulang dengan senarai baru. Selepas pengabaian item di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, kita akan dapat satu lagi senarai baru dan kita akan ulangi langkah 1 hingga 4 dalam item baru. Sehinggalah item hanya tinggal satu item saja. Bila kita mengabaikan senarai ini, akhirnya kita akan, selagi kalau kita terjumpa, akhirnya kita akan sampai ke satu item dan semak dia. Kalau jumpa item di sana, kita berjaya jumpa. Kalau tidak, item ini tidak mengandungi senarai ini tidak mengandungi item yang kita mencari. Faham? Ringkas saja kan? Okey. Itu saja binary search. Terima kasih.